Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nawi dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi Negara, perbincangan dalam konteks komunikasi perpaduan dan peradaban di Malaysia. Pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Malaysia kerana Malaysia mempunyai dasar bahasa negara tersendiri. Penggunaan bahasa Melayu ini menjadi medium penting dalam mewujudkan keharmonian dan mengukuhkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Selain itu, bahasa Melayu juga merupakan bahasa ibunda yang harus disampaikan dengan pemahaman dan penggunaannya yang jelas semasa berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu tidak seharusnya digunakan secara membuta tali. Oleh itu, pemahaman sesuatu bahasa pertuturan adalah penting bagi menjamin intipati perbualan dapat disampaikan dan difahami dengan jelas. Perpaduan juga merupakan medium yang penting dalam mewujudkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Perpaduan ini boleh ditaklifkan sebagai sesuatu penyatuan masyarakat untuk hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu. Dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, menjelaskan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara yang tidak dipertikaikan fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Manakala mengikut Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu yang menerangkan bahawa perpaduan ini menyatupadukan pelbagai kaum, terutamanya pengajaran subjek-subjek di sekolah kepada pelajar. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu ini berperanan sebagai jati diri bangsa Malaysia demi memenuhi maksud kemajuan. Cabaran-cabaran penggunaan bahasa Melayu. Yang pertama, sikap penutur menggunakan bahasa Melayu. Masyarakat kini banyak menggunakan bahasa Inggeris yang menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Sikap tidak menitik beratkan bahasa kebangsaan telah mencabar kedaulatan bahasa Melayu. Upuh atau rapuhnya penggunaan bahasa Melayu bergantung kepada sikap dan tabiat masyarakat yang dibawa. Yang kedua, wujudnya bahasa rojak. Bahasa rojak difahami sebagai keracuan bahasa yang tidak mengikut peraturan atau tata bahasa akibat daripada pengaruh bahasa asing. Terdapat banyak bahasa asas perkataan telah diubah kepada yang lebih ringkas atas alasan perkataan asas terlalu panjang untuk disebut. Keindahan bahasa Melayu turut musnah akibat daripada pengaruh luar yang telah merosakkan penggunaan bahasa Melayu dari segi pertuturan ayat, istilah dan bahasa. Yang ketiga ialah pengaruh teknologi. Penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat mencemarkan bahasa Melayu asli terutamanya di ruang sembah cyber dan diperlihatkan bahasa Melayu rasmi dipinggirkan. Penggunaan seperti WhatsApp, Telegram dan berbagai aplikasi lain lagi tidak menggunakan bahasa Melayu yang betul dan standard. Masyarakat lebih menggunakan bahasa ringkas atau santai dalam ruang sembah cyber bersama rakan. Menurut Profesor Dr. James Evan Collins berkata, kewibawaan sesuatu bahasa itu tidak terletak pada wibawa bahasa itu sendiri, akan tetapi kepada kesetiaan penuturnya. Fakta yang keempat ialah pengaruh dialek. Dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau kelas sosial daripada bahasa standard, logat dan sebagainya. Masyarakat kini kurang menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi kerana lebih sering menggunakan bahasa dialek. Penutur yang menggunakan dialek dalam komunikasi akan menyebabkan bangsa lain kurang untuk memahami yang dituturkan. Menurut Steve Kanisa Hosman Subahan dan Nathan Esten, pelajar yang menggunakan dialek pekat dalam proses komunikasi bahkan menempuh banyak cabaran berbanding yang menggunakan bahasa Melayu rasmi dalam sesuatu urusan. Fakta yang kelima ialah perseptif negatif terhadap bahasa Melayu. Menganggap perseptif negatif terhadap orang Melayu kepada bahasa sendiri merupakan halangan utama dalam usaha memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini akan membantukan perkembangan bahasa Melayu untuk lebih maju ke peringkat yang lebih tinggi. Menurut Dr. Hassan Ahmad, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka berkata, jika masyarakat khusus orang Melayu tidak mementingkan mutu penggunaan seperti menggunakan bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian. Berdasarkan fakta diatur, interaksi yang wujud dalam kalangan masyarakat kini gemar menggunakan bahasa Inggeris yang akan menghilangkan identiti asal bahasa Melayu. Kebanyakan masyarakat Malaysia lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu sebagai satu cara untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan di luar negara kerana berpendapat bahawa individu yang mahir bertutur dalam bahasa Melayu akan mendapat peluang pekerjaan di luar negara. Kehebatan bahasa Melayu yang lebih mempunyai ciri-ciri keindahan yang diiktiraf oleh sejarah. Bahasa Melayu yang telah digunakan bahasa pengantar yang utama bagi menyeramkan sistem pendidikan di sekolah dan di pusat pengajian tinggi di Malaysia. Kekerapan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian oleh masyarakat Malaysia sedikit sebanyak boleh menghilangkan identiti bahasa Melayu di dalam negara. Tambahan pula, tidak semua pihak boleh memahami bahasa Inggeris. Ramai yang masih tidak fasih dalam penggunaan bahasa Inggeris dan perkara ini sudah tentu menimbulkan salah faham antara kaum. Fakta yang kedua adalah pengaruh bahasa rojak dalam penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana ramai dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi Z,
menggunakan bahasa Melayu dengan pelbagai percampuran bahasa rojak. Antara percampuran bahasa rojak adalah percampuran istilah-istilah baru dan perkataan-perkataan yang disingkatkan, termasuk bahasa Inggeris. Dalam penggunaan bahasa rojak ini, terdapat pelbagai kekuatan dan juga kelemahannya. Antara kekuatan penggunaan bahasa rojak adalah ia sesuai digunakan dalam proses pembelajaran, disebabkan bahasa rojak ini memudahkan pelajar memahami perkara yang diajar oleh guru dengan lebih senang. Kekuatan yang kedua adalah bahasa rojak tidak mempengaruhi kemerosotan akademik pelajar. Walaupun bahasa rojak dalam masyarakat Melayu tidak begitu ketara dari segi pertuturannya, malah dari segi tulisannya masih di tahap yang membanggakan. Selain itu, kelemahan menggunakan bahasa rojak adalah ia mencerminkan ketidakyakinan terhadap bahasa Melayu, di mana terdapat sikap segelintir masyarakat yang tidak peka dalam pertuturan bahasa Melayu yang betul. Bagi penggunaan bahasa rojak oleh pihak penyiaran dan penerbitan juga membebankan tugas pendidik di mana mereka perlu membetulkan pemahaman dan tata bahasa dalam kalangan pelajar. Oleh itu, penggunaan bahasa rojak dalam bahasa Melayu ini bukan sahaja membawa kelemahannya, tetapi juga terdapat kekuatannya yang tersendiri. Malaysia ialah pengaruh teknologi maklumat. Sebagai bahasa utama di negara ini, bahasa Melayu juga tidak terkenali dalam memainkan peranan untuk bersaing dengan perkembangan teknologi maklumat ini. Antara kekuatan ialah terdapat berbagai cara rujukan dan kemudahan yang boleh disediakan melalui sistem teknologi maklumat untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Bukan itu saja, keadaan pandemik COVID-19 telah membudayakan pembelajaran e-learning dan pembelajaran dalam talian. Antara kelemahan ialah masyarakat pada masa kini sangat mudah terpengaruh dengan penggunaan bahasa dalam aplikasi teknologi maklumat seperti Facebook dan WhatsApp. Bukan itu saja, teknologi maklumat juga menyebabkan penyebaran berita palsu yang mengakibatkan pelbagai masalah antara kaum. Cabaran keempat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ialah pengaruh dialek. Rakyat Malaysia lebih mengutamakan penggunaan dialek dalam sesebuah kelompok masyarakat tanpa mengira masa, situasi, persekitaran dan orang yang dilawan bicara atau pendengar, kerana ia lebih senang ditangkap dalam sesuatu perkara atau pembelajaran seseorang. Antara kekuatan pengaruh dialek, penggunaan dialek telah berjaya memberi kefahaman kepada seseorang untuk memahami sesuatu perkara dengan lebih baik. Antara kelemahannya, tahap keyakinan diri seseorang akan terjejas untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan lancar jika keluar dari kawasan mereka. Persepsi masyarakat terhadap bahasa Melayu merupakan cabaran terakhir. Orang Melayu beranggapan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul tidak begitu penting bagi kemajuan mereka. Kekuatan bahasa Melayu mampu berkembang maju sebagai bahasa ilmu seperti bahasa-bahasa lain sekiranya masyarakat di negara kita menyokong penuh dasar memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium utama kepada semua tingkat pendidikan. Antara kelemahannya, persepsi negatif akan menjejaskan pemartabatan bahasa Melayu dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Seterusnya, bagi fasa 3 iaitu dari segi kesimpulan, Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dalam berkomunikasi antara satu sama lain walaupun di negara ini mempunyai berbilang kaum, agama, budaya dan adat rasam. Fakta-fakta yang telah dinyatakan di atas merupakan pengaruh yang kuat dalam penggunaan bahasa Melayu dalam perpaduan dan peradaban di Malaysia. Pemfokusan terhadap perspektif negatif terhadap bahasa Melayu harus dijadikan tumpuan utama dalam memastikan bahasa Melayu terus dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu mampu berkembang maju sebagai bahasa ilmu seperti bahasa-bahasa lain sekiranya masyarakat di negara kita menyokong penuh dasar memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium utama kepada semua peringkat pendidikan. Dan penggunaan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi negara merupakan antara isu terpenting dalam mewujudkan perpaduan di Malaysia serta ianya menunjukkan bahawa pentingnya isu-isu seperti ini dikawal dan harus ditangani dengan baik agar perpaduan di Malaysia terjamin.